patih. Antara kedua wak patih. Baban kala adi wak patih. Baban kala adi ni ke? Tuanku patih. Apa pekerjaan tuanku panggil patih? Antara kedua tuanku di pagi hari gelap 5.50 pelah tajam menaju tuanku. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang berada di rumah? Inilah dia yang tadi kita saksikan, kita pertontonkan kepada anda. Tapi apa beza dia? Petri, apakah perbezaannya? Wayang kulit yang kita sedang pegang ni, kalau anda nampak dengan mata kasar lah. Okey, ni mungkin kita mata kasar memang tak nampak. Hanya mata halus yang dapat membaca keindahan wayang kulit ini. Yang mana setiap persatunya ada maksudnya, memerlukan kepada kepakaran bagi mereka yang bergelar Tok Dalang dan sebagainya untuk menghalusi di sebalik tirai wayang kulit. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Kami kembali menyapa anda untuk hari ini 6 Disember. Hari Isnin yang bermaya walaupun dalam keadaan yang hujan, yang basah, tetapi jangan biarkan ilmu itu kering kontang kerana kita harus memberikan yang terbaik segenap sisi kehidupan. Ya, insyaAllah. Diam tak diam kita dah masuk bulan 12. 6 hari kita dah menjelangnya bulan Disember dan kita menghitung hari. Lebih kurang 3 minggu sahaja lagi kita akan tamatkan melabuhkan tirai pada tahun 2021 yang penuh dengan liku-liku, kenangan manis, kenangan pahit dan ramai yang berfikir bagaimana untuk meneruskan pada tahun 2022 ini. Jadi kita harapkan agar ada yang mungkin tak sempat nak dilaksanakan pada awal tahun itu, cepat-cepat kalau ada masa lagi pecutan akhir ini untuk kita laksanakan segala azam, segala yang diinginkan pada tahun ini. InsyaAllah kita buka buku baru pada tahun 2020 dengan 2022 dengan semangat yang baru, insyaAllah. Jangan ketinggalan. Mungkin ada yang baru nak bermula. Kita hari ini kita nak bawakan kepada anda semua antaranya adalah wayang kulit yang telah pun diinovasikan. Tadi saya tanya apakah perbezaan. Kalau anda dapat lihat dan pegang, bezanya adalah material yang digunakan untuk menghasilkan wayang kulit ini dah berbeza. Kalau dulu mungkin hanyalah menggunakan kulit lembu dan juga kulit kambing. Okey. Tapi sekarang ini mereka inovasikan dengan menggunakan plastik ataupun barangan terpakai, menghasilkan watak ataupun karakter-karakter wayang kulit ini. Setiap tempat berbeza wayang kulitnya. Macam saya pergi ke Indonesia, lain pula. Dan dahulunya pun ada pelbagai sejarah. Mungkin dikatakan zaman dahulu, pada macam saya pergi ke Yogyakarta, mungkin penceritaan itu zaman dahulu mungkin merujuk kepada dewa-dewi dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengambil inisiatif untuk menceritakan tentang kedatangan Islam. Ia bergantung pada tempat, lain tempat tidak sama dengan pendekatan mereka. Dan macam sekarang ni pun kita lihat macam di Kelantan dibenarkan untuk beberapa segmen persembahan dengan ada SOP syariat tertentu. Ya, betul. Jadi setiap negeri pasti berbeza ataupun ada jalan cerita yang telah pun dipermudahkan ataupun adalah pelbagai versi keunikannya. Apa pun kita harapkan wayang kulit ini akan terus memberikan ilmu untuk semua, untuk anak bangsa mengenali kekayaan budaya bangsa ni sebab ia melibatkan seni pencahayaan. Betul. Cuba Ani berada di belakang tabir tu. Mungkin lebih cantik. Macam mana lah agaknya rupa dia kan. Okey, nanti kita akan perhalusi lagi. Kita akan dalami tentang inovasi wayang kulit ini bersama dengan tetamu kita di studio. Dan seterusnya kita nak kongsikan juga kepada anda semua. Antaranya ialah kemudahan fasiliti OKU. Bagaimana kita nak menyantuni dalam kalangan orang yang kurang upaya. Dan pastinya kemudahan dari segenap aspek. Perjalanan mereka untuk ke tempat kerja. Bagaimana mereka nak menguruskan diri dengan limitasi dari segi pergerakan dan sebagainya. Jadi segala yang kita sediakan itu, segala yang kita ingin binakan, ingin bangunkan itu hendaklah fikirkan golongan ini, iaitu golongan OKU. Kita akan kongsikan dalam laporan khas kita tentang kemudahan fasiliti OKU. Ya, ditandas di tempat letak kereta sebab OKU pun bergerak. Betul. Cari rezeki kan, tapi tidak ada kemudahan. Macam mana nanti kita akan bincangkan. Dan kita juga nak berkongsi kepada anda ini berkaitan dengan sesuatu yang menarik. Iaitu kita nak kongsikan dahulu. Kalau tadi mungkin kita dah cakap tentang bagaimana ianya dihasilkan menggunakan plastik dan sebagainya. Tapi mungkin bila anda menyaksikan bingkisan ini terlebih dahulu, anda dapat lebih fahami sebab bila apakah yang nama dikatakan. Persatuan Cindayu, apa yang anda bayangkan? Betul. Kan? Inovasi wayang kulit yang kita nak anda tonton sekarang ini dan juga Persatuan Sri Cindayu. Saksikan. Wayang kulit merupakan satu bentuk teater tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang serta mempunyai bentuk dan wataknya yang tersendiri.
Kebiasaannya patung yang digunakan untuk pementasan dihasilkan daripada kulit haiwan seperti kulit lembu dan kambing. Namun kini, Balai Seni Negara berjaya mencipta inovasi baharu penghasilan patung wayang kulit dengan menggunakan bahan kita semula iaitu plastik. Secara tidak langsung, inovasi ini dapat melestarikan alam sekitar. Dengan kerjasama Persatuan Wayang Kulit Sri Cindayu, bengkel menghasilkan patung wayang kulit menggunakan plastik telah diadakan pada 19 dan 20 November lalu di Kubang Kerian, Kelantan. Persatuan Wayang Kulit Sri Cindayu adalah sekumpulan masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum bagi memperjuangkan seni wayang kulit ini agar tidak pupus ditelan zaman. Persatuan ini diketuai oleh Kang Bun Ang, 53, atau lebih dikenali sebagai Cik An. Dia juga adalah tok dalang wayang kulit yang telah bermain dan menghasilkan patung pementasan ini sejak tahun 2008. Meskipun berbangsa Cina, itu bukan alasan bagi Cik An untuk tidak menghargai seni warisan ini. Malah, anak-anaknya turut mengikut jejak langkahnya dalam memelihara seni ini agar tidak lenyap di zaman. Okey, kembali kita di pentas MHI, pentas pula ya. Sebab ada budayawan yang bersama kita. Betul. Kalau di Kelantan dia panggil bukan nama tu. Habis nama apa? Cuba teka. Bagi 3. Oh, susah nak teka ni. Kena bagi ABC. A. Hasan. Okey, B. B. Karim. C. Azman. A. Okey, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin, ahli Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Apa khabar, Prof? Baik. Terima kasih Sebenarnya banyak. apakah nama yang dipanggil di Kelantan? Rasanya Fitri tahu jawapannya A. Tepat jawapan saya walaupun saya tak tahu hari ini. Okey, itu dia. Okey, Prof sebagai individu yang dibesarkan di Tanah Serendas Kebun Bunga Ya, kan. ya. Begitu fasih berbahasa Melayu malah jadi pusat rujukan lah untuk orang yang ingin mengenali bahasa Melayu dan juga budaya. Macam mana melihat wayang kulit ini bertapak dan pelbagai gelora yang berlaku dalam wayang kulit ni. Ya. Jadi ia terus bernafas. Jadi di mana sekarang ni kedudukan wayang kulit? Adakah masih lagi berjuang untuk survival ataupun bagaimana, Prof? Terima kasih banyak. Cakap Kelantan ya. Boleh. Sebenarnya wayang kulit merupakan satu kesenian tradisional rakyat yang sangat sinonim dengan masyarakat negeri Kelantan. Khususnya masyarakat Melayu. Dan kesenian ini sebenarnya sudah bertapak di negeri Kelantan sejak awal abad ke-20 yang lepas. Sudah lama. Dan dipercayai merupakan adunan daripada beberapa pengaruh. Akan tetapi, wayang kulit yang ada di Kelantan adalah wayang kulit yang sudah diasimilasikan dengan masyarakat Melayu negeri Kelantan. Jadi, wayang kulit yang ada di Kelantan pada hari ini merupakan ciptaan masyarakat Melayu Kelantan sendiri. Hasil daripada asimilasi beberapa pengaruh seperti dari Indonesia, dari Thailand dan sebagainya. Dan wayang kulit sinonim dengan masyarakat Melayu. Betul. Sebagaimana Dikir Barat, Mak-Yung dan beberapa lagi kesenian. Dan ini merupakan kebanggaan dan kemegahan rakyat negeri Kelantan. Bahkan kita di seluruh Malaysia pun berbangga dengan kesenian wayang kulit. Betul. Itulah sebabnya kita kena betul-betul jaga khazanah negara ini, kesenian negara ini supaya ianya tidak ditelan zaman, ianya tidak senyap begitu sahaja dan ada pelapis yang penting. Kita nak kenalkan juga kepada anda semua yang berada secara maya bersama dengan kami, Encik Kang Bun Ang ataupun lebih selesa dengan panggilan Cik An. Kalau tadi di bingkisan kita ada kongsikan juga wajah beliau atau dalang ataupun pengerusi Persatuan Wayang Kulit Sri Cindayu. Apa khabar Cik An? Baik, selamat pagi. Ya, Ada selamat mana tu? pagi. KB dah. Di Kota Baru. Ya, duduk Kota Baru lah ni, duduk Makan apa? Kelantan ni. Masih pagi dia. Okey, kalau ikut sejarah pelibatan awal, bagaimana boleh terlibat dengan wayang kulit ni? Kerana keluarga ke, kerana tradisi sekeliling ke, sekolah ke, macam mana? Saya berminat wayang kulit ni disebabkan oleh nenek saya. Semasa kecil-kecil dulu saya ikut nenek saya pergi tengok persembahan wayang kulit. Okey. Jadi timbullah minat dalam hati ni
nak buat patung wayang kulit dan bermain wayang kulit. Oh, okey. Okey, kalau nak diikutkan berapa lama dah Cik An dalam seni wayang kulit ini? Kita terlibat secara seriusnya, kita berdaftar dalam 2008 kita berdaftar. Dan 15 tahun saya ingat serius dalam persembahan wayang kulit ni. Jadi untuk mendalami wayang kulit ni masuk kelas formal ke ataupun daripada orang terdekat saja? Ke orang terdekat? Macam untuk memahami perkataan ke ataupun pelajari secara formal ke macam mana tu? Kita pelajari macam-macam lah, kita belajar formal pun. Lepas tu kita banyak belajar cari orang yang lebih pandai dari kita pergi belajar dari orang yang lebih lama lah, orang lama dari kita. Dan dia kena ada jiwa yang betul-betul kesenian ya Prof. Ya. Bila kita bercakap pasal inovasi pula ni, inovasi wayang kulit ni kadang-kadang kalau kita melihat kepada sekarang ni penghasilan dia dah menggunakan plastik ataupun barangan terpakai. Itulah diinovasikan dengan kesenian ini. Tetapi bagaimana kalau orang kata dulu kita nak ada nilai estetik kan? Betul. Kulit kambing, kulit lembu. Betul. Jadi bila dah diinovasikan ni, apakah pandangan terhadap nilai estetik wayang kulit ini? Sebenarnya ini merupakan satu program sebenarnya yang dirintis oleh Balai Seni Visual Negara. Okey. Pada masa ini, Balai Seni Visual Negara sedang merancang beberapa aktiviti di seluruh negara dari segi mencambahkan apa yang dinamakan inovasi baru. Jadi apa yang dirancang bersama dengan dalang Cik An tadi di Kota Baru itu ialah bagaimana kita cuba berikhtiar untuk menginovasikan penghasilan patung wayang kulit ini dengan bahan terbuang. Artinya juga kita cuba menyantuni alam sekitar, menyokong kerajaan dalam melestarikan alam sekitar kita. Jadi patung wayang kulit yang baru itu yang dihasilkan melalui plastik yang dikitar semula sangat cantik sebenarnya. Dan saya fikir itu merupakan satu pencapaian kita yang bagus sebab saya melihat patung wayang kulit yang diperbuat daripada belulang ini mahal dan kualitinya sangat tinggi. Nilai estetiknya juga terjagalah. Dan ini berbeza dengan yang inovasi. Kurang sedikit nilai estetik, tetapi dalam setengah-setengah hal saya nampak peluang dan kecenderungan kita untuk mengkomersialkan patung wayang kulit yang plastik itu. Jika dirancang dan diatur dengan sempurna, akan menjadi komuniti yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahawa anak-anak sekolah boleh menggunakan patung yang plastik itu untuk latihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kalau kita bawa ke bilik darjah, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita boleh berlatih dengan mudah. Dan okey, dan balik tanya kepada Cik An. Baik, jadi bila sebut persatuan ni, dia mesti orang mainkan ramai yang terlibat ataupun umur tertentu saja. Macam mana dengan yang masih lagi muda? Sebab bila sebut nama Cindaya tu, kita bayangkan Cina, India, Melayu kan? Okay. Jadi bagaimana untuk memantapkan lagi persatuan? Tadi ada harapan untuk masuk ke bilik darjah semua. Jadi subjek okey di sekolah ke? Ada tak kemajuan ke arah itu sekarang ni, Cik An? Ya, sekarang ni kita sedang mencari pelapis-pelapis muda lah untuk mengenali lebih lanjut lagi tentang wayang kulit ni. Dan kita akan membuatkan mereka memahami wayang kulit. Sekarang kita mencari pelapis-pelapis muda lah. Ya. Cik An, bila Cik An berada dalam industri ini lebih daripada 15 tahun kan, dah merasa menghasilkan karakter itu menggunakan kulit lembu, kulit dan juga sekarang ini dengan material yang sekarang ini. Bagaimana perbezaan dia dalam penghasilan? Adakah lebih sukar untuk dihasilkan dengan menggunakan plastik ini? Ataupun bagaimana Cik An? Kalau kita mula-mula nak belajar ni, lebih baik kita gunakan plastik lah. Sebab plastik lebih mudah untuk ukir patung. Kalau dah kita mahir dengan plastik, maka bolehlah kita buat dengan kulit. Sebab kulit ni lebih susah. Dia lebih keras dari plastik. Nak dengar sikit boleh? Cik Ang berdalang ke boleh? Untuk dalang. Betar je, okay? Boleh? Boleh tak? Tak ada muzik tak apa kan? Ya, macam mana? Tak ada muzik tak apa kau? Buat sikit-sikit. Buat sikit jadi Tok Dalang. Tok Dalang. Jadi Tok Dalang sikit. Ini watak walung ni. Okey. Okey.
Selamat pagi semua. Ni Abang Lu nak kecek hari ni dalam Malaysia hari ini. Pakat tengok wayang kulit ni dah. Pakat belajar wayang kulit. Okey, comel lah Cik An ni. Terima itulah. kasih banyak-banyak Cik An. Sedikit harapan bagi mereka ingin meningkatkan lagi seni kita, seni wayang kulit ini, supaya ianya tidak hanya berada di belakang tabir wayang kulit itu saja, tetapi boleh dikomersialkan, boleh dijadikan sebagai satu subjek dan sebagainya. Mungkin harapan daripada Cik An sendiri, silakan. Harapan saya harap wayang kulit ni akan maju, terus maju ke hadapan lah. Dan semoga anak-anak muda pun akan cuba mengenali wayang kulit. Sebab wayang seni ni untuk diwarisi, malah kita kongsi bersama. Ya. Terima kasih banyak-banyak Cik An. Okey, Pak. Ya, terima kasih banyak. Okay. Comel lah Cik An ni. Okey. Aduh, Prof, hai. macam mana bila menjadi ahli lembaga pembangunan seni visual negara ni, ada usaha daripada pihak kerajaan sendiri untuk memberikan dana barangkali untuk lebih mencantikkan lagi kemajuan seni budaya? Ya, sebenarnya apabila yang amat berhormat Perdana Menteri melancarkan dasar kebudayaan negara yang baru 2021 pada 26 Oktober yang lepas, memang kerajaan memberi penekanan yang serius kepada bidang kesenian dan juga warisan kita untuk dilestarikan dan juga ditingkatkan. Termasuklah bukan saja melestarikannya, tetapi juga memajukannya sehingga mencapai ke satu tahap menjadi komoditi dan juga memakmurkan apa yang dipanggil sosioekonomi negara. Dan saya fikir ini merupakan perancangan kerajaan yang sangat jelas dan bagus menuju ke masa depan. Kesenian kita akan terjaga dengan lebih baik. Saya fikir so. Dan juga menjayakan dasar kebudayaan kita kan Ya, tahun baik, akan betul. datang 2022 insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin selaku ahli Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara aka Hassan Hassan Okey, terima kasih banyak-banyak Terima Prof kasih bersama banyak. dengan kami. Ya, terima kasih. Ini satu perkongsian yang cukup baik sekali apabila kita memperjuangkan Prof ada seni wayang kongsi, kulit. ada perkataan yang susah nak diterjemah dalam bahasa Melayu. Contoh, Sehingu. kesaingus. Seh. Sehingus apa? Kesaingus lah? Bukan Okey, susahlah. Kita kena buka balik kamus ya. Duduk sebelah Prof nanti kena banyak Okey. lagi belajar. Baik, Okey, terima kita nak kasih. rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bersama dengan kami di MHI. Banyak lagi perkongsian yang kita akan kongsikan bersama dengan anda hanya di Malaysia hari ini. Minit pagi. Assalamualaikum kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami di MHI. Okey, kali ini Anim nak berkongsi kepada anda semua yang bangun pagi kita kena gosok gigi. Selalu kita dengar kan. Tapi bagaimana dengan penjagaan mulut ataupun penjagaan kesihatan gigi kita sekarang ini? Haruslah dilakukan, saya rasa double kot. Saya rasa lebih lagi kita kena serius dengan penjagaan mulut dan juga gigi. Baik, saya nak berkongsi kepada anda semua dua yang saya pegang sekarang ini. Antara produk yang pasti menjadi pilihan anda. Tapi sebelum tu saya nak terangkan sedikit. Kalau kita pergi ke pasaran, pelbagai bentuk, saiz dan juga gaya berus gigi di pasaran. Betul tak? Jadi bagaimana anda nak tahu anda memilih berus gigi yang betul dan juga tepat dan sesuai dengan mulut kita? Antaranya adalah kebanyakan pakar pergigian mengakui bahawa berus berbulu lembut adalah yang terbaik yang untuk menyingkirkan plak dan juga sisa dari gigi anda. Berus berkepala kecil juga lebih disukai kerana ia dapat mencapai semua bahagian mulut dengan lebih baik, termasuk gigi belakang yang sukar untuk dicapai. Dan juga apabila kita memilih jenis pemegang seperti ini tidak licin dan juga lehernya boleh lentur. Bentuk kepala tirus dan juga segi empat dan juga gaya bulu berus seperti beralun dan juga rata ataupun berbentuk kubah. Pilih mana-mana sahaja sebenarnya yang sesuai ataupun selesa dengan anda dan pastikan berus gigi terbaik adalah yang sesuai dengan mulut anda dan membolehkan anda untuk mencapai semua gigi dengan mudah. Okey, yang pertama sekali saya nak kongsikan bersama dengan anda semua, ini dia cushion clean.
Okey, yang ini cushion clean ini berus gigi Colgate Cushion Clean. Kita nak katakan tentang apa yang bestnya tentang ini, antaranya pembersihan gigi yang lembut lagi unggul. Seterusnya, bulu berus gigi gebu dengan 7 kali lebih padat menggilap gigi dan juga mengurut gusi dengan lembut. Dan juga kepala berus gigi 3.5 mm ini memudahkan pembersihan gigi belakang. Anda dapat saksikan bagaimana ianya mudah sekali untuk anda membersihkan secara keseluruhan mulut ataupun gigi itu. Dan dengan keadaan ataupun material yang digunakan ini pastinya dapat mencapai semua kawasan mulut anda. Seterusnya saya nak kongsikan bersama dengan anda pula, ini dia berus gigi Colgate Slim Soft. Okey, sangat kurus, sangat soft ini, dapat nampak kan? Okey, ini saya nak kongsikan bersama dengan anda semua, bulu berus gigi antibakteria yang mengandungi arang membantu untuk menghalang pertumbuhan bakteria pada bulu berus. Okey, jadi bila sebenarnya kita nak gantikan berus gigi kita ni, apa yang disarankan di sini, ganti berus gigi anda apabila ia mula menunjukkan kehausan ataupun setiap 3 bulan, mana yang lebih dahulu. Tukar berus gigi anda setelah sembuh dari sakit untuk mengelakkan jangkitan semula. Tarik nafas jap. Panjang kan? Okey, itu antara info yang berguna untuk anda semua memilih dan juga menjaga kesihatan mulut dan juga gigi anda. Terus saja kita bersama dengan Fatri Yahya untuk perkongsian yang seterusnya. Okey, kembali ke laman David Syah dan kita nak bercerita tentang Al-Quran. Tak kuat tanpa Al-Quran. Dan saya akan bersama dengan individu pada pagi ini, Ustaz Anas Azami yang merupakan pengasas Azdan Quranic Center. Diiring bersama dengan Ustazah Aisyah Bain yang juga merupakan guru profesional bagi kaedah Azdan ini. Baik, tapi dahulu sebagai mukadimahnya, terima kasih bersama kita di Mesyai. Baik, tak kuat tanpa Al-Quran ya. Selalu orang sebut tak kuat tanpa cintamu kan. Lagu lirik lagu. Kali ini apa yang tak kuat itu sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya sekadar perkongsian hari ini untuk masyarakat kita kata lebih terbuka kan. Sebab apa hari ini ramai orang berfikir dengan hanya kita nak kembali comeback dengan PKP lepas pembukaan macam-macam kan, ekonomi dan sebagainya, nak comeback dengan ekonomi dengan sebagai macam-macam lah aktiviti sebagainya. Tapi ada satu perkara yang bagi saya adalah kurang orang tekankan. Yang mana dia berbeza dengan kita memburu dengan kita menjemput kan. Dalam kehidupan kita ni, kita nak sentiasa bukanlah memburu kejayaan sebab ianya sangat susah berbanding kita menjemput kejayaan insya-Allah. Yang mana nak berjaya dunia akhirat insya-Allah dengan ilmu, dan terutamanya kita nak ajak kita mula sama-sama untuk kita belajar sama-sama, bukan sekadar belajar ilmu dunia saja. Kita belajar ilmu Al-Quran dan belajar ilmu akhirat sama-sama insya-Allah. Itu dia. Ustazah rasa macam mana kecintaan pada Quran ni? Disebabkan dulu kan ada PKP, terhalang kan. Ada yang nak pergi kelas tak dapat semua, jadi online pun tak, dia punya konsep tu susah sikit kan. Macam mana melihat adakah semakin bercambah cinta pada Quran sekarang? Masya-Allah. Bila cerita tentang orang kata cinta pada Al-Quran, sekarang ni bila ustaz kata tadi, makin bila PKP ni buka, kadang-kadang ada orang sampai tak tahu apa patut pun buat. Kadang-kadang ada hati tu jadi gundah gulana, tak tenteram. Jadi sebab tu kita nak ajak hari ni kembali pada Al-Quran, belajar. InsyaAllah bila kita belajar, kita boleh baca, kita boleh faham Al-Quran, isi dia, kita akan jadi lebih bersemangat. Boleh orang kata, kalau tengok macam kita share dekat kaca TV anda ni, ada yang kata sebelum ni belajar tak pernah faham, tak pernah lekat. Dia yang memang terkebil-kebil lah kata orang Perak tu. Tapi bila dia belajar, insya-Allah lama-lama makin cinta dengan Al-Quran. Dan bila kita cerita tentang hukum, kalau saya boleh kongsi dalam satu hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi insya-Allah nak jadi orang yang baik, kita belajar dan kita mengajar juga Al-Quran insya-Allah. Betul. Ada ramai orang ingat dia belajar ataupun baca Al-Quran ni sunat. Betul ke? Sebenarnya itulah satu orang kata salah kefahaman karut marut lah. Yang mana tuan-puan, kalau kita boleh bawakan pada anda sebenarnya, baca Al-Quran dengan betul, hukumnya adalah fardu ain. Semua orang Islam, dalam sekadar dikata kalau dalam IC kita tulis Islam, kita biarlah kita sama-sama untuk sama-sama menjayakan ataupun menjadikan diri itu orang Islam dengan cara kita tunaikan apa saja kewajipan-kewajipan kita. Jadi sebab dalam solat pun ada Al-Fatihah yang wajib disempurnakan bacaannya. Okey, baik, kalau sebut tentang keunikan kan, disebut ini tentang Azdan Quranic Center. Di sini apa yang ditawarkan sebenarnya? Baik, alhamdulillah. Untuk mengajar ekspres. Untuk maklumat tuan-puan, sebenarnya kita ada program percuma je. Sebenarnya seminar, kita panggil seminar mengajar ekspres, di mana kita nak bantu ramai orang
untuk boleh belajar dan baca Al-Quran dengan cepat. Kan kalau kita tengok seminar ni kita buat selama 2 hari kan, kita nak bantu kaedah asas lah. Asas pasal ada kaedah yang tajwid yang betul-betul belajar je boleh terus praktikal dan boleh baca dengan baik. Yes, dekat TV anda boleh tengok macam mana nak berdaftar, ada nombor, anda boleh tengok dekat website dia, dekat Facebook. Untuk pengetahuan kita pun memang ada live hari-hari untuk belajar ataupun kita mengajar Al-Quran ni lah, insya-Allah. Betul. Dan kenapa kita panggil mengaji express? Sebab kita bawakan satu kaedah baru. Kalau lama dulu kan kita nak kena hafal kan, dulu kalau kita ingat balik bahajar tu kitab dia tebal. Saya ingat lagi waktu saya belajar pun kitab dia sangat tebal. Dalam bahasa Arab pula tu, kita nak kena hafal dia punya tarif dia punya dalil dan sebagainya, hukum dan terlalu banyak menyebabkan kita pun pening. Nak kena panjang ke, nak kena pendek, nak kena dengung sebagainya. Dan alhamdulillah ramai pelajar kita daripada Mengaji Express ni dah lebih tahun ini 2021 dah lebih daripada 100,000 peserta yang dah berdaftar join pengajian kita. Untuk remaja ke kanak-kanak ke untuk dewasa ke siapa? Terbuka kepada semua orang daripada pelbagai peringkat umur. Kalau remaja boleh masuk, kanak-kanak, dewasa sebagainya. Lagi, dan kebanyakan ni adalah pelajar kita yang kita betul-betul tekankan adalah mereka-mereka yang umur dia separuh abad ke atas. InsyaAllah tuan-puan yang rasa nak dibaiki bacaan Al-Quran anda, insya-Allah kita boleh bantu. Betul, insya-Allah. Jadi macam mana cara pendaftaran kalau ada yang berminat? Di sini pun kita tunjukkan visualnya. Betul. Mungkin anda boleh tengok dekat skrin kaca TV anda. Kita tengok ada nombor telefon 011-5623-7455. Sekali lagi 011-5623-7455. Ada dekat website mengajiexpress.com. So macam mana sebaiknya anda boleh kita pergi kat website ataupun WhatsApp nombor telefon tu. Jangan call sangat kan takut jam pula. Masya-Allah. Di WhatsApp itu tertera semuanya. Betul. Facebooknya, di websitenya sangat teliti dan terperinci. Dan harapan kepada masyarakat supaya kita memperbaiki hidup dengan dalam mendalami Quran. Silakan. Alhamdulillah bagi saya kita di saat hujung-hujung ni akhir zaman kita ni, bagi saya inilah masanya kita nak ambil peluang sama-sama untuk tengok balik kan. Kalau ada orang kata, Ustaz, hidup kena seimbang. Tapi betul ke seimbang sebenarnya kan? Kalau kita katalah hidup kita seimbang, maksudnya 24 jam bagi 2, 12 jam kita nak beribadah. Kan? Tapi tak kita nak hanya kita betul-betul beribadah sesungguhnya. Tak lama pun dan kita nak sama-sama tengok balik macam mana Al-Quran kita. Dan ada orang dia sedar dia tak tahu baca, ada orang dia tak sedar-sedar. Sebab apa? Dia tak ada orang bimbing, tak ada orang semak. Jadi saya nak ajak, jomlah kita kembali balik, tengok balik bacaan Al-Quran kita macam mana, semak dengan guru yang betul, dan insya-Allah menggunakan kaedah yang betul boleh bantu tuan-puan cepat untuk mahirkan bacaan Al-Quran anda, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih kepada Ustaz Anas Azami, pengasas Azdan Quranic Center, dan guru profesional Ustazah Aisyah Bain yang mengajak masyarakat untuk dalami cinta dan Quran sebagai penawar, pendidik dan juga petunjuk kehidupan, dengan kita bersemangat semoga setiap langkah itu diberkati untuk mencapai maghfirah dan juga redha dari Ilahi. Baik, nanti kita nak banyak lagi pengisian selepas ini tidak berkongsikan. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Yang paling menarik dalam hidup inilah kita bergerak dan juga dapat riadah serta dapat beraktiviti, berinteraksi supaya cergas tubuh badan. Kalau kita makan sihat tapi tak bergerak, tak ada pergerakan, akan memberikan impak kepada kesihatan. Dan hari ini nak berkongsi tentang ini dia, senaman ketika mendobi pakaian. Ada senamannya. Wartawan Afiq ada laporannya untuk mencerdaskan diri anda pagi ini. Hidupkan pagi anda bersama Mesha. Kita saksikan rangkumannya. Okey, salam semua. Saya Coach Dave. So hari ini sebenarnya saya nak share something. Siapa kata dekat rumah kita tak boleh melakukan senaman, sedangkan setiap hari badan kita memang bakar kalori pun. Tapi hari ini saya nak share dengan anda, okey, macam mana kita nak masukkan sekali teknik senaman ketika kita melakukan kerja rumah. Okey, so saya tunjukkan anda. Katakan anda nak dah basuh baju kan, okey, lepas tu dia ada berat air dia, so kita angkat, kadang-kadang tergesa-gesa kita ambil macam ni je, so kita rasa macam tak berat kan, tapi sebenarnya dia banyak memberi impak pada kita punya bahagian tulang belakang, especially lower back. Untuk perempuan, take note. So hari ni anda perlu buat macam ni je, lebarkan kaki seluas anda punya bahu, kemudian ambil nafas, tahan dekat bahagian perut.
Okey, kembung sikit tak apa. Tahan supaya dia jadi satu belt dekat sini. Kita tak nampak belt tu, tapi dia kuatkan pergelangan kita ni. Lepas tu kita turun, nampak? Kita dah ada sumo squat punya posisi. Ini panggil sumo squat. Back straight. Okey? Lepas tu kita push dengan kaki. Bukan angkat dengan pinggang kita. Push dengan kaki. Boleh faham Seterusnya, bila kita dah angkat macam ni, kita just tambah sedikit bicep curl, okey, untuk fokus pada bahagian sini. So, instead kita bawa macam ni, why not kita just angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun. Okey, so seterusnya kita juga boleh tambah sedikit banyak, of course, front raises. Yang ini untuk kekuatan bahu kita. Bahu kita pun penting juga. Okey, so kita boleh angkat macam ni. Tapi ikutlah anda punya kemampuan. Janganlah terlampau berat ataupun air panas pun anda pun buat macam ni juga. Yang tu tak baiklah. Tapi kalau macam angkat baju ke, main-main dengan anak ke, anda boleh tambahkan ini sebagai salah satu senaman. So selepas kita dah basuh baju, kita dah angkut kan, dah pergi letak kat sana, takkan kita tak nak sidai kan. So kalau kita sidai, apakah senaman yang kita boleh buat dekat sini? Bagi saya rasa sangat penting adalah untuk kita punya betis, kekuatan betis kita. Because kita nak naik tangga semua, kita menggunakan kekuatan betis kita kan. So bila kita nak sidai baju, okay, anda boleh buat calf raises. Calf raises ni macam ni betis. Angkat betis. So just sidai. Nampak kan? So tangan terus gerak je, sama je. So kita boleh buat calf raises. Lebih kurang dalam 10-15 kali kan, buat 3 set. Tahan dulu, turun perlahan-lahan. Tahan, turun perlahan-lahan. Tahan, turun perlahan-lahan. Sangat-sangat penting. Selain daripada itu, bukan sidai je. Kita tengah basuh pinggan. Apa yang kita boleh buat kalau tengah basuh pinggan? Kita macam ni. Saya rasa sini saja saya punya perkongsian. Tapi yang paling penting, kalau anda ada sebarang kecederaan sebelum ni ke, rujuk pada doktor dulu. Lepas tu, usaha untuk turunkan berat badan anda melalui pemakanan. Sebab pemakanan mengawal 80% dan senaman hanya 20% sahaja. So, setiap hari kita bakar kalori. Sekarang kita kena jaga apa yang kita makan. Okey, sekian, terima kasih. Okey, itu dia. Mungkin anda tengah, kalau pergi keluar ke, macam mendobi di luar, ada yang macam tunggu main phone kan. Kalau boleh, waktu itu sediakan pakaian siap-siap. Pergi keluar Dobi, pakaian tu kena sesuai. Kalau anda pakai macam baju kurung apa tak sesuai lah untuk bergerak kan. Pusing 2-3 kali bangunan tu supaya ada pergerakan. Sementara tunggu 30 minit ketika pakaian nak dikeringkan ya. Supaya sentiasa kita cergas dan bermaya. Seperti wanita berbaju kuning ini. Yang tadi sebelum masuk make up pun dia sempat menari ya. Nampak bapa-bapa bila berbicara, dia sentiasa fikirkan apakah yang akan berlaku. Itu dia. Kalau kita dah sihat, kita dah senam, apa lagi yang kita nak kena jaga? Pastinya antara rambut yang kita kena jaga. Kita nak kongsikan bersama dengan anda bagaimana anda nak menjaga kesihatan rambut. Antara yang kita akan kongsikan adalah bersama dengan seorang Dato' Azrul Muhammad Razri. Dato' Azrul Muhammad Razri, pengasas B Asia Kosmetik dan Healthcare. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hanim? Sihat? Baik, Alhamdulillah Dato'. Okey Dato', kita difahamkan ada 3 produk hari ini yang nak dikongsikan. Ada Inai Herba Hitam Perang, tonik subur rambut dan juga gel rambut uban lebat. Kongsikan bersama dengan kami apa yang kita kena tahu tentang produk-produk ini. Okey, terima kasih Hanim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini Hanim. Waalaikumsalam. Lagi pagi ni nampak di set Malaysia hari ini sangat ceria. Dan saya percaya ya, setiap antara kita ya, terutamanya bila dah penghujung 20-an, 30-an, 40-an ya, pastinya ada masalah rambut. Kalau rambut tak gugur, rambut botak ni tak kurang juga ya masalah rambut yang berubah ya, banyak sangat rambut yang berubah putih-putih ni. Jadi salah satu cara ya untuk mengatasi masalah rambut botak, rambut berubah, rambut gugur ni, anda boleh dapatkan rangkaian produk di Asia ya. Tambahan saya faham ni dalam tempoh pandemik ni, walaupun kita kata nak endemik tetapi ada varian baru ni. Saya percaya ya, risiko tinggi kalau kita nak dapatkan rawatan rambut di salon. Jadi bagi anda yang nak menginaikan rambut ya, boleh dapatkan inai hitam ataupun inai perang di Asia ni, saya kira ya, sangat-sangat bagus. Formulasi organik, bahan-bahan semula jadi yang sangat mesra wuduk ya. Anda tak perlu risau bila anda guna inai hitam ataupun inai perang di Asia ni. Yang mana ya penggunaannya bukan seperti pewarna rambut yang hanya menyelaputi luar rambut. Kalau menyelaputi luar rambut, ianya was-was untuk kita gunakan. Tetapi inai hitam dan juga inai perang di Asia ni formulasinya menyerap ke dalam rambut. Dan sesuatu yang sangat istimewa ya,
bila anda beli inai hitam ataupun inai perang biasa ni harga RM28 mampu milik ya. Dalam pack kotak ni dah ada ya risalah cara penggunaan, cara nak menggunakan macam mana. Dan kalau anda tengok kat TV ya, ini adalah Pakcik Idris, umur dia 60 lebih ya umur dia. Tetapi sekejap lagi bila anda tengok, bila kita dah sapu inai hitam kat rambut dia ni, dalam tempoh 15 minit dia nampak jauh lebih muda daripada sebenar, macam penghujung 40-an. Nampak tak perbezaan? Kalau tadi dia nampak sangat berusia 60-an, selepas menggunakan inai hitam dia nampak jauh lebih muda ya. Jadi sebenarnya saya katakan dia ada dua pilihan warna, inai hitam dan juga inai perang. Kalau anda beli inai hitam, warnanya hitam gelap. Kalau anda beli inai perang, warnanya coklat gelap dan harganya RM28. Seperti mana saya katakan tadi ya, dengan setiap pembelian inai hitam ataupun inai perang ni, anda akan mendapat risalah cara penggunaan. Tak perlu risau, boleh lakukan rawatan secara sendiri di rumah ya. Kalau beli satu pack kotak ni ya, boleh pakai ya, suami boleh buat untuk isteri, isteri pun boleh buat untuk suami. Saya kira ya, suatu perkara yang sangat selamat ya. Sebab apa? Anda boleh lakukan rawatan secara sendiri di rumah, tak perlu risau dengan varian-varian baru ya. Yang mana pack ni istimewanya ya, mengandungi herba-herba semula jadi seperti ginseng ya, susu kambing yang mana dapat membantu melembutkan rambut, melebatkan rambut anda ya. Ekstrak daun inai ya, asid henna tonik ya, membantu ya merangsang penghasilan warna rambut ya, nampak lebih semula jadi ya. Tak perlu risau, bukan seperti pewarna rambut, ianya sangat selamat untuk anda gunakan ya. Dan paling penting, penggunaan inai hitam ataupun inai perang Big Asian ni dalam masa yang sama juga ya, dapat membantu kata orang tu menyuburkan rambut, melebatkan rambut anda. Bukan seperti pewarna rambut. Kadang-kadang kalau kita guna pewarna rambut kita lama-lama kelamaan akan jadi rontok, kering ya. Tetapi inai hitam dan inai perang Big Asian ni formulasi oleh pakar rambut yang mana dalam masa sama juga bukan je menginaikan rambut, tetapi ya melebatkan rambut dan juga ya menyihatkan rambut anda juga. Itu mengenai inai hitam dan juga inai perang ya. Dan seterusnya Hanim, hari ini saya juga turut nak kongsikan dengan penonton Malaysia hari ini mengenai tonik subur rambut. Saya kira ya bercakap mengenai masalah rambut gugur ni, ramai antara kita yang ada masalah keguguran rambut, terutamanya kalau wanita dalam pantang ya. Biasanya kadar keguguran rambut adalah 50 hingga 100 helai rambut ya. Sehari tak kurang juga ya, orang normal juga ada masalah keguguran rambut 50 hingga 80 helai rambut setiap hari ya. Jadi penggunaan tonik subur rambut ni dapat membantu ya mengurangkan keguguran rambut. Dalam masa sama juga ya, kalau anda guna secara teratur ya, anak-anak rambut akan mula kelihatan naik ya, yang mana formulasinya sangat berasaskan bahan-bahan semula jadi ya. Gunakan setiap kali selepas anda mandi. Dah mandi, anda semburkan ubun-ubun kepala tu sertakan urutan ringkas, yang mana saya kira ya formulasinya sangat-sangat sejuk ya, membantu sebagai aromaterapi, memberi kata orang tu anda dapat rasa ya kepala lebih sejuk ya, yang mana ini adalah kata orang tu ketika ianya bertindak ya dengan kulit kepala ya, yang mana penghasilannya dapat membantu ya, membantu melebatkan rambut anda, mengurangkan keguguran dia, dalam masa sama juga ya membantu menyihatkan folikel rambut. Kadang-kadang ya folikel rambut kita dah tak hidup ya, sebab itulah kadang-kadang kita ada masalah rambut botak dan sebagainya. Saya percaya ya dan faham ramai juga antara kita yang ada masalah, kalau lelaki botak berbentuk U kat depan, perempuan juga botak kat atas ya. Perkara ini kadang-kadang membimbangkan ya, memalukan, sebab apa? Nampak kita lebih berusia. Jadi penggunaan tonik subur rambut ni, seawal botol pertama ya, anda boleh lihat perubahan ya, yang mana seperti mana saya katakan ya, maklum balas pengguna bila dah guna satu kotak pertama ni, mereka dapat lihat ya, anak-anak rambut dah mula kelihatan. Dan dengan pembelian tonik subur rambut yang berharga RM27 ya, anda akan mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Shampoo ni sangat-sangat bagus ya, anda dapat percuma bila anda guna shampoo ni. Anem ya, kita guna dekat shampoo, dekat apa kita punya kulit kepala, rambut dan sebagainya, ianya dapat membantu ya membuang lebihan minyak kat kulit kepala kita. Dan bagi anda ya, bila anda gunakan shampoo ni, anda akan dapati ya kadar keguguran rambut anda berkurangan. Itu yang penting ya. Dan pembelian tonik subur rambut ni harga RM27, anda mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Yang mana shampoo ni juga kalau dah habis, anda juga boleh beli secara berasingan ya dekat toko-toko jamu, ataupun boleh buat belian secara online ya. Dan yang terakhir, saya juga bawakan gel rambut uban dan lebat. Gel rambut uban dan lebat ni untuk lelaki ya, yang mana kadang-kadang kita suka guna minyak rambut ataupun gel rambut yang tinggi dengan bahan kimia. Jadi untuk anda yang nak mengekalkan kelebatan rambut, nak mengurangkan masalah uban ya, sebab apa? Gel rambut ni ada formulasi inai, dapat membantu juga menggelapkan rambut yang putih tu, memelihara kesuburan rambut, melebatkan rambut. Jadi boleh dapatkan gel rambut uban dan lebat ni harga RM27 juga. Pembelian gel rambut uban dan lebat, anda akan mendapat shampoo uban secara percuma ya, yang mana warna dia hitam bila anda guna selalu ya dekat rambut anda. Kalau rambut yang putih tu dia akan jadi hitam. Jadi lelaki ya yang suka guna minyak rambut ataupun krim rambut yang tinggi dengan bahan kimia, anda boleh bertukar gunakan gel rambut uban dan lebat ni harga RM27. Beli gel rambut uban dan lebat, anda dapat lagi shampoo uban secara percuma ya. Hanim, dan seringkasnya hari ni ya. Bagi anda yang nak dapatkan rambut yang sihat, lebat ya,
nak menginaikan rambut, jangan lupa dapatkan inai hitam ataupun inai pirang di Asia. Boleh buat Baik. belian ni di Shopee, Lazada ataupun di Jombai.my dengan potongan diskaun istimewa. Belian menjadi RM100, anda mendapat tote bag secara percuma. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, Okey. 1-800-88-3990. Hanim, kalau nak rambut Okey, lebat, Datuk. jangan lupa dapatkan tonik Ya. cukur rambut dan juga gel rambut ubanan lebat. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Ya. Biasia baru beli. Sebab apa? Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih, Okey. Hanim. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Kita ucapkan di atas perkongsian yang begitu banyak sekali untuk 3 produk. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan anda untuk berkongsi apa yang menarik dari meja medsos seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Baik, kita balik. Ya, baiklah. Sabar. Silakan. Kita di laman ilmu ni nak Ya. cerita tentang OKU. Ya, selain daripada itu kita nak kongsi dahulu ini Ya. apa yang menarik di meja Okey. medsos. Awak tak tengok Instagram. Itulah Sekarang dia, dah kecoh ha. tentang PRN 12 ni yang mana hari ini merupakan hari penamaan calon di 82 pusat penamaan calon PPC seluruh negeri bermula jam 9 pagi. Jadi pastinya ianya berbeza daripada yang sebelum ini. PRN 12 ini dilakukan tanpa kebenaran untuk berkempen jika kempen itu ingin dilakukan merentas negeri dan sebagainya. Itu Kerana dia. seperti mana yang kita fahamkan, Sarawak dan juga Kelantan yang masih lagi berada pada fasa yang belum fasa pemulihan negara bertahap 4 dan 3. Jadi kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar juga. Betul, kemasukan ke Sarawak adalah tertakluk kepada SOP yang sedang berkuat kuasa dan dihadkan kepada aktiviti yang diluluskan dalam permohonan Enter Sarawak. Bermaksud ketika ini memang agak kritikal situasinya dan anda yang ada syarat saja yang boleh masuk. Dan kekerapan mesyuarat parti hanya dibenarkan tidak melebihi 4 kali dalam seminggu dan setiap kali mesyuarat tidak boleh lebih dalam tempoh 2 jam. Betul. Sebab bila mana berlakunya pilihan raya ni, pilihan raya kecil ke apa semua, pasti ada pelibatan yang ramai kan. Jadi ada SOP yang sangat ketat akan digariskan. Yep. Dan Sedikit juga dikongsikan di sini, undi awal pula ditetapkan pada 14 Disember dan juga prosedur-prosedur standard untuk proses berkempen bagaimanapun sehingga hari ini belum lagi diumumkan secara rasminya. Kita menanti juga bagaimana keadaan di sana dan pastinya kita harapkan agar ini satu hal lah, SOP satu hal, tapi ramai juga yang keluar mengundi itu juga merupakan satu peratusan yang dianggap betul-betul memberikan impak yang berbeza untuk PRN 12 ini. itu dia. Jadi selepas Melaka ini pilihan raya negeri yang kedua dilakukan, semoga kita dapat memberikan yang terbaik, SOP yang paling ketat demi menjamin keselamatan bersama. Ya, seperti mana yang kita tahu ini juga merupakan indikator untuk berlakunya PRU pada musim akan datang. Jadi bagaimana dengan Tak lama varian dah pun. baru? Ya, bagaimana dengan varian baru pun tiba. Jadi macam-macam perkara yang perlu diambil kira, segenap aspek yang perlu diperhalusi untuk memastikan segalanya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar, mematuh kepada SOP dan tidak mendatangkan keadaan yang kurang menarik dari segi peningkatan untuk kes jumlah harian COVID-19 insya-Allah. Okey. Selain daripada Ada itu, sikit gangguan tadi ke mendengar. okey, Mungkin tentang COVID-19. kita nak kongsi juga sedikit kes COVID-19 pada waktu semalam. Okey. Okey, kita sedia Arif, setiap hari dilaporkan tentang COVID-19 ini dan kes-kes jumlah kes dilaporkan tu memberi indikator macam mana persiapan yang perlu dilakukan lah. Dan Betul. di mana untuk mendapatkan maklumat yang terkini. Situasi terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 5 Disember yang dapat kita perincikan juga dan dapat merujuk kepada MySejahtera yang memberikan maklumat pada setiap hari. Di samping kes aktif sekarang ini berjumlah 62,668. Kuarantin di rumah melibatkan jumlah yang tinggi 81.5% dan pusat kuarantin 98%, hospital 8%, ICU yang tidak perlukan kepada alat bantu pernafasan 0.4% dan ICU yang perlukan ABP, alat bantu pernafasan ialah 0.4%. Dengan kematian 36 kematian, selain kes sembuh
4678 dan kes tempatan 4878 dengan kes importnya sebanyak 18 kes. Itu dia. Adakah kita akan kembali untuk berkongsi nombor kes dan juga kes kumulatif, kes aktif? Itu semua terletak kepada bagaimana penjagaan kita, SOP kita, kawalan kendiri kita. Okey. Baiklah, saya rasa ini sahaja yang sepanjang kita punya rancangan kita nak sampaikan bersama dengan anda semua. Tapi sikit kita nak sentuhkan tentang gunung berapi yang berlaku. Kalau kita lihat visual yang tersebar di laman sosial, memang itulah dia. Bayangkan mereka ni rumah yang rapat, betul-betul padat berada di situ. Tiba kepulan debu-debu semua, letupan memang sangat-sangat menakutkan. Ya. Baik, dan juga kita nak kongsikan bagaimana keadaan di sana dan dikabarkan 13 orang maut di apabila letusan gunung berapi 11 tahun katanya ini. Ini dia sedikit artikel yang sempat kita kongsikan bersama dengan anda semua. Dan melihat kepada visual itu, anda pun dapat gambaran bagaimana ya. Sebab ada difahamkan ada juga jambatan yang menghubungkan, tetapi jambatan itu telah pun runtuh. Jadi proses untuk mengeluarkan mereka, untuk perlukan kenderaan yang banyak itu agak terhadlah. Jalan yang semakin sempit, kemudian jalan yang tertimbus. Sebab tadi saya nak tunjukkan video tapi tak sempat kerana menambahkan kepayahan. Bila dia meletus sebegitu, dia punya lava itu semua, debu-debu semua tu akan tersebar di kampung kan. Ya, bayangkan visual yang kita dapat daripada aplikasi-aplikasi ini memang mereka berada betul-betul bersebelahan dengan lava yang begitu deras sekali. Jadi bagaimana nasib mereka, itu yang menjadikan kita cukup risau dan pohon doa daripada semua rakyat Malaysia, terutama sekali yang menonton, untuk kita doakan agar segalanya dapat dipermudahkan. Dia umpama tsunami. Kalau lihat pada video kecil saya ini, sebab yang tinggal hanyalah warna. Kejadian lepas. Jadi kita lihat kalau video secara ringkas ini saja pun dah menggambarkan bagaimana, ya kan, permukaannya memang ada rumah memang tenggelam lah. Betul. Dan itu pun bahaya. Okey. Dan ini gambaran situasi kecemasan di sana. Pasti anda juga mendapat beberapa video menurut kepada aplikasi-aplikasi yang berkongsi keadaan. Ini antaranya bagaimana mereka melaporkan keadaan kecemasan di sana dengan kawasan rumah, kenderaan, apatah lagi nyawa yang terkorban. Betul. Dan laporan akhbar menyebut ia sebagai amukan semeru yang ranapkan Lumajang. Dan memang tak terjangka. Kita pun sedar bahawa visual yang betul-betul menarik perhatian semua, saya kira. Dan mangsa telah pun dihantar ke hospital untuk dirawat dan jumlah mangsa cedera juga semakin bertambah. Malah ada beberapa lagi pusat kesihatan tidak mempunyai peralatan mencukupi untuk merawat mereka. Jadi doakan yang terbaik untuk mereka yang terjejas akibat daripada bencana ini. Dan hari ini kita memberi sokongan kepada Malaysia yang melawan Kemboja di Piala AFF yang berlangsung di Singapura. Jadi pastinya kita harapkan harimau kita terus mengaum, insya-Allah, dengan memori ya. Okey, semoga ada keajaiban untuk kita ulang. Walaupun kita dalam kumpulan yang sama dengan Vietnam, Indonesia semua ada suksesnya. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menonton kami dan kita jumpa lagi esok insya-Allah pada hari yang sama, pada waktu yang sama di Malaysia hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. I like your nose, I like your mouth, your ear, your hands, your toes. I like your face, it's really you. I like the things you say and do. There's not a single soul who sees the skies the way you see through your eyes. And aren't you glad? You should be glad. There's no one